Ani sebagai Sandy, Paini sebagai Linda, Pizu sebagai pekerja Sandy, Moonfei sebagai pegawai, Fahim sebagai juru kamera 1, Diba sebagai juru kamera 2. Pada suatu hari, Sandy ingin mendapatkan tender pembinaan, namun tidak mau menunggu lama. Jadi dia mencari Linda, pengarah proyek tersebut, bagi memberi suapan. Mereka berjanji untuk bertemu, bagi memberi suapan. Tetapi perkara itu diketahui pekerja Sandy. Pekerja itu terus membuat laporan kepada pihak KSPRM. Pihak KSPRM segera menghantar pegawai petugas untuk menangkap Sandy dan Linda atas kesalahan rasuah. Mereka berdua berasa kesal ke atas kegiatan rasuah tersebut. Apakah itu rasuah? Rasuah merupakan sebuah penerimaan atau pemberian suapan yang bertujuan supaya seseorang itu melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan tugas rasminya. Okey, kita dah tengok dah apakah itu rasuah. Sekarang kita nak tengok pula bentuk-bentuk rasuah. So, biasanya rasuah ni kita panggil sebagai suapan lah. Dia boleh jadi sama ada dalam bentuk penerimaan ataupun bentuk pemberian. So, yang disenaraikan bahagian je, dia boleh jadi lagi banyak bentuk lain. So, antaranya ialah dalam bentuk wang, undi, upah, perkhidmatan, bonus, diskaun, jawatan dan hadiah. So, ke-8 ni semua ni ialah yang common, yang biasa. Tapi dia boleh jadi banyak lagi bentuk lain. Tanda-tanda seseorang itu terlibat dalam rasuah. Di sini mempunyai 7 tanda-tanda seseorang itu terlibat dalam rasuah. Yang pertama, tiba-tiba menjadi kaya. Yang kedua, kegagalan menjelaskan punca perolehan harta. Yang ketiga, enggan dinaikkan pangkat atau ditukarkan ke tempat lain. Yang keempat, panggilan telefon yang mencurigakan. Yang kelima, suka berlagak seperti orang kaya. Yang keenam, peletakan jawatan secara tiba-tiba. Dan yang terakhir, perhubungan rapat dengan pelanggan syarikat atau jabatan lain. Ini ialah langkah mencegah rasuah. Terdapat 6 langkah untuk mencegah rasuah. Yang pertama, memberi pendidikan tentang amalan rasuah. Yang kedua, menguat kuasa undang-undang. Yang ketiga, memastikan sektor awam beroperasi dengan telus. Yang keempat, memberi gaji yang bermaruah. Yang kelima, menjalankan kempen yang efektif. Dan yang terakhir, mengenakan hukuman yang berat. Sekarang saya akan menjelaskan cara-cara untuk melaporkan kes rasuah. Antaranya 3 cara untuk melaporkan kes rasuah, iaitu yang pertama melalui alamat, iaitu nombor 2 Lembar Wawasan Presin 7 62250 Putrajaya. Yang kedua melalui email, iaitu info@sprm.gov.my. Dan yang ketiga adalah melalui telefon, iaitu 1800 886000. Seterusnya, terdapat beberapa pihak yang terkesan akibat perbuatan rasuah, antaranya individu, organisasi dan masyarakat atau negara. Sekiranya seseorang individu itu terlibat dalam kegiatan rasuah, nilai moral mereka boleh merosak. Kemudian, kedudukan dan pekerjaan mereka boleh hilang serta maruah mereka pun juga boleh hilang. Mereka juga merosakkan peluang mereka dalam hidup dan boleh dipenjara dan didenda. Ini akan merendahkan martabat keluarga dan menyebabkan masyarakat memandang serong keluarga dan individu tersebut. Jika individu-individu di dalam sesuatu organisasi melibatkan diri dalam kegiatan rasuah, ini akan memberi kesan terhadap organisasi tersebut, iaitu boleh menjejaskan integriti organisasi, memburukkan imej organisasi, menghuru-harakan pentadbiran organisasi serta menjejaskan keselamatan organisasi.
Yang ketiga, masyarakat atau negara juga terkesan akibat perbuatan rasuah, iaitu boleh menyebabkan hilang kepercayaan antara satu sama lain dalam sesuatu komuniti, kemudiannya akan melemahkan perbendaharaan sesuatu komuniti atau negara, iaitu akan mengkucak-kacirkan negara, iaitu ekonomi merosot, masyarakat juga diabaikan. Yang terakhir, menyebabkan kezaliman dan ketidakadilan dalam masyarakat. Rasuah dihalang, negara gemilang.